Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa thumma ila arwahi azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Kita sambung lagi. Hari itu masih lagi di kulit kitab Faridatul Faraid. Kita belum masuk lagi baca isi dalam, baru duduk di kulit kitab di kulit kitab hari itunya sambung lagi. Yaitu ilmu tauhid ni ialah ilmu usuluddin. Ilmu umbi bagi agama, akar bagi agama. Tu. Kalau gitu ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu aqaidil iman atau ilmu akidah Islamiyah atau ilmu kalam atau ilmu ma'rifatu ammah, banyak nama dia tu. Jangan duk balah lah. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma ala sabilil ghalib. Banyaknya nama tu menunjuk di atas mulianya benda yang dipernama. Itu ilmu ni sangat mulia sehingga nama dia tu banyak. Baik. Atas mazhab apa bicara ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di dalam kitab Faridatil Faraidi fi ilmil aqaidi ni? Atas mazhab Imam Asy'ari. Itu dia sebut depan kulit kitab lagi. Bicara ilmu aqaid atau ilmu akidah atau ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah ni ialah atas mazhab Imam Asy'ari, yakni Imam Abul Hasan, kunyah dia. Nama dia Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail
bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini iaitu Abu Musa Al-Asy'ari tadi, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Yang mana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Musa Al-Asy'ari ni, ketika mana Abu Musa Al-Asy'ari bawa rombongan daripada Yaman main ngaji agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turun ayat. Ataupun dalam satu riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari cerita ketika mana belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'tu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa di ayat tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum qaumuka ya Aba Musa Al-Asy'ari. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat Quran kata, wa may yartadda minkum 'an dinihi, ayat sebelum tu, siapa yang murtad daripada agama ni, agama Islam ni, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka selagi akan mendatanglah oleh Allah Ta'ala dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, cinta Allah akan mereka itu kaum, dan mereka itu kaum cinta akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila siapa dibaca itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum, kaum yang dimaksudkan tu qaumuka ya Aba Musa, ialah kaum engkau wahai Aba Musa. Maka kaum yang dimaksud sini ialah keluarga atau pengikut. Inilah ayat yang ditanggungkan di atas Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu dah. Jadi tidak syak lagi bahawasanya pengikut sesuatu tokoh itu digelar dengan kaum tersebut. Macam kita ikut Nabi SAW, kita kaum Islam, kaum muslimin, gitu-gitu. Jadi orang yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ialah kaum Asy'ariyah dipanggil. Ulama-ulama yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dipanggil Asy'ariyah. Asy'ariyah. Baik. Kalau gitu Imam Abu Hasan Asy'ari ni asal dianya tidak daripada ahli sunnah wal jamaah, tidak. Dia ni dia mengaji dengan bapa tiri dia, namanya Abu Ali Al-Jubba'i kalau tak silap, iaitu tokoh ulama Mu'tazilah. Jadi marhalah hidup Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia ada beberapa marhalah. Secara ijmalinya dua marhalah, iaitu marhalah pertama marhalah Mu'tazilah, kemudian marhalah yang keduanya ialah marhalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kira secara tafsil, tiga marhalah. Mana? Marhalah pertama Mu'tazilah, kemudian marhalah kedua dan ketiga ni Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma beza mazhab. Mana? Mazhab pertamanya mengikut Ibnu Kullab dia panggil. Imam Kullab. Satu. Kemudian yang terakhirnya ialah mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu secara detail sikit. Cuma tutup guru kita dia sebut dua. Marhalah Mu'tazilah, marhalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak nak bagi pening kita. Cuma kalau saya sebut dua kan orang kata ustaz ni tak berapa jahat, tak berapa alim mana ni, sebut dua kita tak tiga benar. Tak apa, kita sebut lalu. Tapi ingat, hak ketiga tu bukan mujassimah, musyabbihah, beza tu. Hak ni hak dibuat orang panggil alat senjata oleh fuak mujassimah, musyabbihah, yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari akhir hayat dia seperti akidah mereka. Mana? Mengiktikadkan Allah ada muka, ada tangan, ada kaki, sekujur tubuh cukup lengkap. Salah tu.
Dalilnya mana? Kita Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Boleh sebut kita lah. Isi kandungan tu dia tak faham apa pun. Dia selewe maksud. Nah, yang dimaksudkan mengikut Imam Ahmad bin Hanbal iaitu mengisbatkan semua ayat sifat di dalam Quran tu sebagai sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah gitu. Jadi kalau Ibn Kullab mengisbatkan kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Sifat-sifat ma'ani itulah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tambah lagi qidam, baqa, termasuk sifat ma'ani. Tu pelik sikit tu. Nah, tak apalah. Kalau kita qidam, baqa masuk sifat salbiyah. Kenapa jadi gitu Ustaz? Biasa. Dia panggil revolusi ilmu tu daripada satu tabaqat ke satu tabaqat tu ada orang yang senantiasa mentajdid, memperbaharui. Itu biasa. Contoh mutaqaddimin, mutakallimin, ulama-ulama terdahulu mutakallimin bila berbicara tentang aqwanul arba'ah. Aqwanul arba'ah ni maknanya kaun yang empat. Mana? Ijtima', iftira', harakah dan sukun. Berhimpun, bercerai, gerak dan diam. Ulama mutaqaddimi kata diri berhimpun, diri berpisah, diri gerak dan diri diam itu ada wujudi. Ada. Contoh-contoh. Ni tangan saya ni. Betul tak? Kalau saya ni gerak tak? Gerak. Di mana gerak? Dulu kata tu gerak tu kata. Ada tu gerak. Pak tangan saya duduk diam, senyap. Duduk diam. Mana? Diam. Tu kata duduk diam tu. Dulu seiring waktu ulama merevolusikan balik. Mana? Hak kita tengok tu diri gerak ke diri yang bergerak? Apa ni sikit ngaji ni. Diri harakah ke diri apa dia panggil mutaharrik? Diri sukun ke diri sakin? Diri iftira' ke diri muftarik? Diri ijtima' ke diri mujtami'? Bukan diri gerak yang kita lihat ni, diri yang bergerak. Mana? Tangan yang bergerak. Mana diri gerak? Ada tak? Di mana gerak dia kata? Tu, ni kena ke tangan. Ni tangan ni, mana diri gerak tu? Boleh ambil? Tak boleh. Jadi gerak, diam, berhimpun, bercerai. Ulama mutaakhirin kata bukan wujudi tapi umurun iktibariyah, perkara yang dikira-kira sungguh di dalam akal jua, tak ada di luar daripada kenampakan akal. Itu biasa. Revolusi dia panggil pembaharuan, tajdid ilmu ni. Jadi zaman kalau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di qidam baqa sifat ma'ani. Sifat ma'ani dah. Mana? Kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Qidam baqa lah, masuk qidam baqa sifat ma'ani. Jadi di awal marhalah ahli sunnah wal jamaahnya Ibn Kullab mana mengisbatkan sifat-sifat zat tu kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar dan kalam. Marhalah yang ketiganya ialah mengisbatkan semua ayat sifat di dalam Al-Quran. Ialah sifat Allah Ta'ala. Mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yadullahi fawqa aydihim. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Khalaqtu biyadai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi diisbatkan sebagai sifat. Sifat apa? Sifat yadun, sifat wajhun, sifat istiwa, sifat jambun, sifat rijlun, sifat a'yun, sifat ainun, sifat. Bukan anggota tubuh badan, bukan? Jangan silap faham. Ini sikit je. Halu je. Silap faham enggak? Sebab ada Imam Zahabi ada satu kitab yang dilarang di Selangor ni tak boleh baca. Mana? Isbatul yad sifatan min sifatillah dalam bahasa Arab. Terjemah Melayunya mengisbatkan tangan satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Jadi peluang fuak-fuak mujassimahnya kata tengok. Tangan tu ya diisbatkan tangan. Tapi yang dimaksud oleh fuak mujassimah tangan tu ialah anggota tubuh badan. Silap tu.
Ulama ahli sunnah wal jamaah tak pernah sebut tangan tu ialah anggota tubuh badan, jarihatan min jawarihillah, satu anggota daripada segala tubuh badan anggota Tuhan. Hai, tak ada itu. Ta'ala Allah, nah, maha tinggi maha suci Allah daripada berjisim berjirit. Lepas tu sifatan min sifatillah, diisbat sebagai satu sifat. Boleh faham dengan akal kita? Tangan ialah satu sifat. Boleh? Siapa boleh faham? Ada tangan satu sifat? Ada. Tangan ni bukan sifat ni. Kalau di kita makhluk bukan sifat. Apa ni? Zat, jarihah, jawarih, anggota tubuh badan, zat, bukan sifat. Kalau kuning, coklat, hitam tu, kita boleh nak faham sikit sifat. Sifat tangan, sifat muka, sifat tertinggi, sifat kaki, sifat mata, tak faham tu. Serah pada Allah. Ini qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ketiga, mengikut bagi Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu mengisbatkan semua sebagai sifat-sifat Allah Ta'ala. Mana? Qudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wajhun, yadun, jambun, istiwa, rijlung, a'yun, ainun. Apa? Ikut apa saja sifat. Patut tak faham? Tafwidkan hakikat, maknanya serah kepada Allah Ta'ala. Kembali pada tafwid, Pak. Kayak gitu. Kita kena dua mazhab dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mana? Kebanyakan mazhab salafus soleh, kebanyakan mazhab khalaf. Disimpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharatit Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tiap-tiap nas Quran dan sunnah awhamat tashbiha, memberi perasan dalam sangkaan kita keserupaan Allah dengan makhluk. Maka bagaimana jalanan nak memahaminya? Satu mazhab khalaf. Kebanyakan khalaf mentakwilkan maknanya dengan takwil tafsili. Tangan, kudrat. Mata dengan makna di dalam peliharaan Allah. Kayak gitu. Sesuai dengan ayat. Siakul kalam pun sesuai. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Hendak sabarlah oleh engkau dengan hukuman Tuhan engkau. Kerana apa? Fa innaka bi'ayunina, kerana sesungguhnya engkau, kalau terjemah baru ni, jangan makna lagi. Kerana sesungguhnya engkau dengan mata-mata kami. Ayun, dengan segala mata-mata kami. Itu terjemah. Apa makna? Khalaf kata fa innaka fi hifzina, sesungguhnya engkau di dalam peliharaan kami, dalam jagaan kami. Selesai. Yadullahi fauqa aidihim, seputung tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Sudah. Apa makna tangan ni? Bukan makna anggota tubuh badan. Lepas tu qudratullah, kudrat Allah, kekuasaan Allah di atas segala kuasa-kuasa mereka itu. Selesai. Dalam hati kita tu tak ada dah mari waham, sangka Allah sama seperti makhluk. Selesai. Itu kebanyakan khalaf mentakwilkan dengan takwil tafsili, selagi mana orang tu mudah nak terperasan Allah serupa dengan makhluk. Beza dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka bukan hanya takwil, bahkan mereka apa dia panggil? Mewajibkan takwil. Tu. Mana ayat sepatutnya bukan istiwa tapi istaula. Ya gitu. Beza tu. Ahli sunnah tak ubah. Istiwa tu istiwa, yadun tu yadun. Tak ubah dan tidak mewajibkan takwil dengan makna tertentu. Hanya selagi mana orang tu terperasan serupa dengan makhluk, ditakwil dengan takwil tafsir. Beza tu, manhaj dia beza. Walaupun pada wajah takwil itu sama. Nanti kita akan masuk sifat mukhalafah nanti bila tak tahulah. Kalau hak dulu, kalau hak setepak tu sebulan 2 kali pun baru masuk sifat apa? Sifat apa dia? Sifat qiyamuh baru nak masuk mukhalafah dia. Baru nak masuk mukhalafah. Tak tahu bila dah ni. Tak apa. Itu kebanyakan khalaf. Au fawid warum tanziha, atau diserahkan maknanya kepada Allah serta disucikan daripada menyerupai makhluk. Itu kebanyakan salafus salih.
Apa makna tangan di situ? Bukan makna anggota tubuh badan. Ini sama. Antara salaf dengan khalaf sama. Mana? Sama pada takwil ijmali. Mana? Tanzih. Allah tidak seperti makhluk. Makna tangan yang segera difahami ialah jarihah, anggota tubuh badan. Mustahil makna tu. Tentu tidak makna anggota tubuh badan. Dah apabila bukan makna tubuh badan, apa makna? Hak ni beza. Serah pengetahuan kepada Allah. Amirruha kama ja'at. Kita lalu baca seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Qira'atuha tafsiruha. Kita baca tu ialah tafsir dah. Tak seduk mengarung lagi. Tak seduk mengarung lagi. Dah. Bukan Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak serupa lah dengan tangan kita. Berat tu bukan salaf. Tu salah dia panggil. Kalau tangan kita tak serupa tangan Allah. Ayat dia, tanganmu tak serupa dengan tangan beruk. Dengan tangan kangaroo. Nah, ada punya sifat mukhalafah juga kita, ke mana? Tak betul tu. Nah, ayat muhkamah ada laisa kamislihi syai'un. Nah, sama juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terjemah betul ni. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, tertinggi. Ini disetujui oleh tokoh salafi di Malaysia baru buat debat dengan Ustaz Engku Fadhil dengan Kiai Nur Hidayat baru-baru ni. Nama Ustaz Salman Ali. Ada video dia. Dia kata menafsirkan istawa dengan duduk itu dhaif. Riwayatnya dhaif. Lemah. Yang tepat istawa ay irtafa'a ala wartafa'a. Betul lah saya. Dalam kitab Faridah pun sebut gitu. Nanti kita akan lalu mukhalafah bagi contoh ayat mutasyabihat. Mana? Ayat tu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mana? Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy tertinggi. Apa makna tertinggi sini? Jawab oleh kebanyakan khalaf, tertinggi maknanya menguasai. Bukan tertinggi-tinggi ada lawan baginya rendah. Tinggi yang boleh ditunjuk seperti ini ada baginya arah. Kayak gitu. Tinggi lah menara masjid ni. Kayak ada arah tak? Ada arah. Ada lawan dia tak rendah? Ada. Lepas tu kita boleh kata tinggi tu. Kalau tak ada lawan dia rendah, macam mana boleh kata tinggi? Ada lawan bagi tinggi tu rendah, baru boleh kata tinggi. Kalau sama tinggi, nak kata tinggi ke apa? Semua sama lah kau. Betul tak? Ada nisbah dia panggil. Patah apa makna tinggi situ? Kebanyakan khalaf kata istaula. Sama tu dengan Mu'tazilah. Tapi beza manhaj. Apa beza manhaj? Ulama ahli sunnah wal jamaah daripada mazhab kebanyakan khalaf tidak mewajibkan takwil dengan istaula. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah mesti bahkan ayat ni sepatut bunyinya bukan istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Siapa tahap tu ada setengah. Tu kufur tu. Dia panggil tahrif tabdil dia panggil. Bukan takwil tu. Mengubah ayat Quran. Wal a'yadu billah. Beza dah? Jangan tuduh sama. Kalau salafus soleh, kebanyakan salafus soleh, bukan semua tak? Kebanyakan. Istaula, apa makna istawa? Irtafa'a, tertinggi. Ala wartafa'a, tertinggi. Apa makna tinggi situ? Uluwan maknawiyan. Tinggi bahasa maknawi, bukan tinggi bahasa hissi. Mana tinggi yang tidak boleh ditunjuk. Tinggi yang tidak ada lawannya rendah. Atas yang tidak ada lawannya bawah. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Kalau boleh faham memang hebat. Saya tak boleh faham. Mana boleh faham? Atas yang tak ada lawan baginya bawah. Boleh faham? Bangunan tinggi, tingkat 2 atas daripada tingkat 1. Betul tak? Tapi tingkat tu 2 juga bawah daripada tingkat 3. Mana atas? Boleh tunjuk atas? Tingkat 3 atas pada tingkat 2. Tapi tingkat 3 bawah pada tingkat 4. Di mana atas, di mana bawah? Mubham. Atas, bawah, kita boleh kata tingkat ni bawah pada tingkat ni atas pada tingkat. Kerana ada lawan dia. Itu atas yang boleh kita faham. Kalau atas yang tidak ada lawannya bawah, tinggi yang tidak ada lawannya rendah, boleh faham? Boleh faham? Tak boleh faham tu. Tak faham apa? Wa ufawwidu amri. Serah pada Allah Taala.
Apa makna tinggi situ? Apa makna tertinggi? Serah. Tafwid ba'da tanzih. Gitu dah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mengikut qaul yang kedua Imam Abu Asy'ari, tadi qaul yang pertama tu. Nah, qaul yang keduanya atas atau tertinggi sifatan min sifatillah. Satu sifat daripada sifat Allah. Tak bahaya tu. Tangan, muka, kaki, mata sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat Allah. Bukan anggota. Bukan. Boleh faham tak tu? Tak boleh faham. Bagaimana tangan ialah satu sifat? Serahkan hakikat pengetahuan kepada Allah. Tafwid juga tu. Pasal tu alim ulama tutup guru pondok kita tak cerita qaul yang ketiga ni. Nah, qaul yang kedua ni. Pasal dua-dua tafwid. Kalau di sisi mujassimah, ini pendapat dikatakan bukan salaf, tapi mazhab tajhil dia kata. Mazhab menjahilkan lafaz, menjahilkan makna daripada lafaz. Di sisi mujassimah, apa makna yadun? Tangan. Tangan tu makna anggota lah. Tangan, apa makna tangan? Ni lah, ni tangan. Dia kata tu, hak tu. Tangan ni makna yang hakiki, bukan yang majazi. Apa makna tangan hakiki? Anggota tubuh badan. Apa makna mata hakiki? Ni, butir mata. Nah, jirim yang ada pada ni, kelopak mata kita. Satu benda petaka yang ada pada kelopak mata kita. Apa makna muka? Benda yang dihadap. Betul tak? Muwajahah, boleh berhadap. Apa makna kaki? Ni anggota tubuh zat. Itu. Jadi Allah punya jirim, namanya tangan, namanya kaki. Cuma kaki, tangan, muka, mata, kepala itu tak sama. Hak ni pada kufurnya selisih pendapat ulama. Ada yang menghukumkan sudah kafir. Man qala Allahu jismun laisa kasairil ajsam fahuwa kufrun. Siapa faqad kafara atau fahuwa kufrun, itu lebih kurang. Barang siapa yang mengiktikadkan Allah berjisim tidak seperti jisim-jisim kita. Tidak dah, tak ada nafi dah tu. Allah ada tangan, tapi tangan Allah comel lah, tak serupa tanganmu, hitam lengit bulu pula ada sini. Orang ni kata Imam Ahmad bin Hanbal tetap kufur. Tetap kufur. Tapi qadiyatut takfir ni, hukum dalam mengkafir ni bukan tugas ilmu akidah. Ingat, ilmu akidah bukan tugasnya untuk mengkafir-kafir kau, bukan. Tugas mengkafir ni ialah mufti, qadhi, hakim, iaitu bicaranya di dalam ilmu fiqh, bukan ilmu tauhid. Bukan. Ilmu tauhid ni uluhiyah, risalat, nubuwah dan sam'iyah, 3. Tak ada qadiyatut takfir, tak ada. Di dalam mazhab Syafi'i ada aqwalus salasah, ada 3 pendapat ulama tentang mujassimah. 1, kafir semata-mata. 2, tidak kafir semata-mata. Tu. Pasal dia jahil dengan sifat Tuhan, tidak membawa jahil dengan mausufnya, iaitu Allah. Tetap tidak kafir. Satu pendapat. Qaul yang rajihnya fafihi tafsilun. Pada masalah mujassimah, mentajassimkan Allah, menganggota badankan Allah, itu ada perinciannya. Bagaimana perinciannya? Kalau dia mentajassimkan Allah dengan tajassim yang jelas, dia panggil mujassimah sharihah. Mana? Allah ada muka tunjuk siap ni, muka gini tapi comel lah muka tu, ada semua muka kita, huduh dak semak mana ni, hidung berkepek nah. Tuhan ada tangan anggota ni, tapi tangan Tuhan comel lah, tak hitam bulu macam mu. Maka dia tu fasik, mubtadi'. Mujassimah ghairu sharihah dia panggil. Mujassimah yang tidak jelas terang-terangan mempersamakan Allah dengan makhluk. Itu dalam mazhab kita Syafi'i ini. Kalau dia mentajsimkan Allah dengan tajsim yang totok, jelas, mujassimah sharihah dia panggil. Tadi mujassimah ghairu sharihah. Ni mujassimah sharihah. Mana? Tuhan ada tangan. Supaya tangan kita gini. Tuhan ada muka gini dah. Ada biji mata macam kita, macam makhluk ni. Kal ajsam dia panggil, seperti segala jisim-jisim makhluk.
Hak tu kufur wal iyaz billah min zalik. Dua ada mujassimah sharihah, ada mujassimah ghairu sharihah. Kenapa mazhab Hambali kata kufur? Pasalnya ada ulama di dalam mazhab Hambali yang cenderung kepada kefahaman tajsim. Ada. Waktu sejarah kena baca dalam kitab Bara'atul Asy'ariyyin. Panjang cerita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentaktil mu'attilah, tidak. Ini nak nafi, nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ingkar sifat. Mu'attilah dia panggil. Taktil, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Dan tidak tashbih, tajsim. Mana? Tidak orang panggil menjadikan zat Allah tu sebiji seperti makhluk, berjirim, berjisim. Ada tubuh badan, anggota tangan, muka, kaki, kepala cukup lekat sekujur tubuh. Tidak. Ini tolak fuak, tajsim. Lepas tu ahli sunnah tu bagaimana? Mengisbatkan zat Allah tu ada, dan ada di zat Allah tu segala sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah tu tak sama hakikatnya dengan sifat-sifat kita. Tak sama. Walaupun sama pada nama. Nama sama. Kudrat, iradah, ilmu. Tapi makna dia beza. Ni sebab jadi lama mengaji ilmu sifat 20 ni. Supaya tamyiz bainal qadimi wal hadith. Itu aslul ma'rifah. Aslul ma'rifati tamyizu bainal qadimi wal hadithi. Asal bagi kenal itu ialah boleh beza antara Tuhan dengan makhluk. Kalau tak boleh nak beza, tak kenal dia panggil. Allah ada tak? Ada. Awak ada tak? Saya pun ada. Kalau kita awak dengan Allah lebih kurang ada. Sama lah. Ya kot, sama tu. Tu tak kenal tu. Tak kenal Tuhan tu. Pasal tak boleh beza. Apa makna ada Allah? Apa makna ada kita makhluk? Itulah jadi lama ngaji sifat 20. Kalau kira sekejap je. Berapa minit je. Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni. Allah mesti sedia, tentu tidak baharu. Dalilnya alam ni. Allah mesti kekal, tentu tidak binasa. Dalilnya alam ini. Okey, cepat tu kalau baca gitu ya. Pahak jadi lama tu kenapa? Bahah makna, sebab makna kita tu istirak, istiqmal. Pada penggunaan kita bersekutu. Allah ada, kita pun kecek kita ada. Betul tak? Demo ada rumah dah. Kau nak pergi jalan rumah demo ni. Demo ada dah rumah. Kau ada ni duduk rumah. Ada. Allah ada tak? Allah ada. Kayak gitu. Lapar perut ada nasi tak? Ada nasi duk nak sedia. Sedia. Nampak? Kita duk guna tu. Nampak? Jadi makna tu yang menjadikan kita ngaji tu jadilah lama sikit. Tak apalah. Itu. Ini mazhab Imam Asy'ari. Lepas tu satu lagi mazhab apa? Tak sebut sini. Satu lagi mazhab namanya mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dah. Ini pun Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama yang mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi dipanggil Maturidiyah. Satu daripada dalil hadis yang ditanggungkan kemuliaan di atas akidah Maturidiyah ialah tentang pembukaan kota Konstantinopel. Nabi SAW sabda, la taftahunnal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Nabi kata pasti kalian akan membuka Istanbul, Turki itu, kota Konstantinopel. Maka sebaik-baik ketua yang memimpin ialah yang membuka kota Istanbul, dan sebaik-baik tentera tersebut. Siapa? Sultan Muhammad yang digelar dengan Al-Fatih. Maka tidak syok ragu-ragu Sultan Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidiyah, mazhab fiqhnya Hanafiyah. Maka kebanyakan dan kebiasaan kalau orang tu dia ikut mazhab fiqhnya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, maka akidahnya dia akan ikut metod cara pembelajaran mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab itulah Imam Abu Mansur Al-Maturidi digelarkan dengan Syekhul Hanafiyah, syekh dalam mazhab Hanafi. Gitu. Padahal dia alim dalam mazhab Hanafi, dan dia yang menyusun, mentadwin Istiqlal ilmu fiqhul akbar
dengan nakli dan akli gabung seperti Imam Abul Hasan Asy'ari. Tapi kebanyakan yang mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, biasanya dalam akidah metod yang diikut ialah mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pasal duduk di sebelah Basrah, Kufah, Mekah, Madinah. Ni sebelah ni. Kalau Maturidi itu Imam Abu Hanifah tu. Ulama dipanggil ulama min wara'in nahri. Ulama duduk di sebelah ke Sungai Furat. Mana? Negeri Samarkandi. Tajikistan, tan sebelah tu. Sebelah Sungai Furat. Itu lagu tu. Jadi kerana kita ni mazhab fiqhnya ikut Imam Syafi'i, maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni berguru dengan ashabul wujuh Imam Syafi'i dalam fiqh dia. Kalau gitu akidahnya kebanyakan daripada tok-tok guru kita dulu lagi mengajinya metod cara je mengikut Asy'ariyah gitu dah. Tu pasal itu. Jadi jangan apa duk ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, apa tak ikut Imam Syafi'i. Tak kena demo kecek gitu. Imam Syafi'i tak karang ilmu akidah ke? Imam Syafi'i imam ahli sunnah, nasirus sunnah. Tapi kitab-kitab yang ditinggal dan yang dibuat kaedah, dawabit, usul dan sebagainya itu dalam medan ilmu fiqh. Akidahnya atas jalan ijma'. Tidak wak mari dengan dalil akli begini bahahnya. Tak ada. Tidak menonjol dalam bab tu. Bukan kata tak ada akidah, bukan. Jangan payah gitu. Ni fok-fok Wahabi ni wak mengajar gitu. Kata ikut mazhab Syafi'i, fiqh ya. Akidah awak tak ikut Imam Syafi'i. Ya berat dia. Jadi kalau kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari pada metod ilmu akidahnya, isi mu'taqadat tu sama seperti apa yang diiktikad oleh Imam Syafi'i. Cuma metod cara perbahasan dengan mendatangkan nakli dan akli ini lebih Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu. Dan ulama-ulama yang digelar dengan Asy'ariyah. Maka sebab tu kata Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia kata apa? Ulama Nasiruddin wal Asy'ariyatu nasiru usuluddin. Ulama tu penolong agama, ulama Asy'ariyah penolong teras bagi agama. Jangan main. Tu pujian daripada Ibnu Taimiyah. Tu. Kalau orang Wahabi hak sekarang ada, antara lain namanya apa di Malaysia ni, ada dalam YouTube tu, saya minta diskusi dengan dia. Sampai sekarang pun tak jawab. Kita hantar 2 surat dah minta untuk berdebat. Kalau tidak berdebat pun diskusi ilmiah, gitulah bahasanya. Dia kata akidah Asy'ariyah ni kufrun akbar, atau syirkul akbar atau kufrun akbar, lebih kurang begitu. Kufur yang terbesar atau syirik yang terbesar. Astagfirullahalazim. Ramai mana ulama dia mengkafir tu kalau kufrun akbar. Kalau syirik akbar dia memusyrik ke ramai mana ulama tu. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ramli, semua Asy'ariyah. Imam Suyuti, semua Asy'ariyah tu. Semua Asy'ariyah. Imam Nawawi tak kenal. Arba'in Nawawi yang kita mengaji, Riyadhus Shalihin. Asy'ariyah tu syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi. Kalau musyrik, kalau kufur, kafir, tinggal siapa hak mukmin muslim? Nama apa dia? Nama apa? Nama ni? Ustaz Asri Sabri kalau tak silap namanya, Ustaz Asri Sabri kalau tak silap nama. Kalau ada siapa-siapa nak anjur boleh masjid ni kena anjur boleh ya. Saya siap bila-bila masa. Tapi sampai sekarang dia tak tahu. Tak tahu. Ada dalam YouTube ada. Kita atas surat siap. Atas surat ke Facebook dia, ke pejabat dia apa semua. Dia tak berminat, dia kata. Tak ada gunanya berdebat dengan ahlul bid'ah wad dhalalah. Astagfirullah. Jadi kiranya saya ni ahlul bid'ah wad dhalalah. Baik. Maka sebab tu kata Imam Al-Hafiz Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya'i Ulumuddin, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah, idza utliqu ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Gitu. Bila diitlaq, mana disebut ahli sunnah,
Maka maksud dengan ahli sunnah ni ialah pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Maturidiyah. Tapi kalau bil qaid keluar apa? Mana? Asy'ariyah Maturidiyah satu. Asariyah dua. Mazahibil arba'ah tiga. Sadatus Sufiyah empat. Ini disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki. Boleh tengok dalam kitab Syarah Minhajil Abidin, namanya Sirajut Talibin, karangan Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampasi Al-Kadiri. Tu nama di Indonesia tu, Al-Jampasi Al-Kadiri. Al-Kadiri, Kediri. Tempat rokok guna garam. Al-Jampasi Al-Kadiri. 2 jilid. Nampak tu? Syarah bagi Minhajul Abidin. Ni orang Jawi tak pernah belajar di Arab, syarah kitab Minhajul Abidin keluar 2 jilid tebal ni. Hingga Syekh Azhar jadi silibus pengajian di Azhar. Kata siapa dia ni? Syekh Ihsan Jampas. Apa nama negeri ni? Al-Kadiri. Apa nisbah ke mana ni? Tak tahu. Akhirnya beberapa cetakan tukar. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dia tukar dia ni. Itu mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarram. Bukan Syekh Said Zaini Dahlan yang mengarang kitab Sirajut Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin. Tapi Syekh Ihsan Dahlan Jampas, Al-Jampasi Al-Kadiri. Dalam itu dinakalkan perkataan Imam Tajuddin As-Subki. Ahlus Sunnah wal Jamaah tu bila dikait, tidak diitlaq, keluar apa? Mana? Asy'ariyah Maturidiyah satu. Asariyah dipanggil Ahlul Hadis. Asariyah. Ini banyak mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Mazahibil arba'ah. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Sadatus Sufiyah 4. Tu tengok lagi tak tu lah. Buat rejukir kalau rajin. Tu gitu. Habis itu tak habis lagi kulit kita ni. Terhimpun pada ini risalah beberapa banyak akidah, banyak simpulan. Akidah tu mana simpulan. Dan beberapa banyak masalah. Jadi banyak dalam ni akan dibicarakan akidah, mana simpulan. Banyak simpulan jadi aqaid. Gitu dah. Dan banyak masalah. Masalah tu cabang-cabang. Supaya kita beza. Hak ahli sunnah hak mana? Jabriyah, Qadariyah hak mana? Ahli sunnah hak mana? Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah hak mana? Jahmiyah hak mana? Tu. Sebab apa? Inna syai'a la tattabihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu tu tidak benar-benar jelas sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Maknanya kita nak betul-betul yakin jelas kita ni pegang memang ahli sunnah. Kena juga hak lawan bagi masalah yang dipegang tadi oleh lawan ahli sunnah. Gitu. Baru benar kita yakin kita ni duduk di atas ahli sunnah wal jamaah. Habis. Himpunan hamba yang sangat harap, yang sangat rojak, yang sangat harap daripada Allah. Hamba harap ni makna rojak. Ma qaranahu amalun. Benda hak kita nak disertakan dengan usaha. Itu dia panggil raja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tu guna itu. Lawan bagi raja dua. Mana? Umniyah, angan-angan mak jening, atau dipanggil juga tomok. Tomok halaba. Kalau umniyah tu dia panggil apa? Angan-angan. Nak tak buat apa satu. Macam mak jening, mana? Nak kaya duduk atau wakah zakak tidur. Tak buat apa satu. Kalau tomok tu nak tapi usaha mukhalafah. Nak syurga. Tapi titik Elio buat maksiat. Tak ambuh dengan kau. Ibadat taat malah hangit nak buat. Tu dia panggil tomok. Hak kita disuruhnya bukan tomok, bukan umniyah. Hak disuruhnya apa? Roja, harap. Harap apa? Akan taufik
dan hidayah. Ini dua perkara nikmat yang paling susah nak dapat. Taufik artinya khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Tuhan buat pada hamba tu mampu dia nak mengerjakan taat. Payah tak payah dalam Quran hanya satu patah je sebut, Muhammad taufiqi illa billah. Itu. Kemudian hidayah ni pun payah. Hidayah ada dua. Hidayatul khassah, hidayatul ammah. Hidayatul khassah, hidayatul ammah artinya hidayatul ammah petunjuk yang umum. Mana? Tuhan memasukkan hambanya ke dalam Islam. Idkhalul abdi fi dinillah, memasukkan hamba di dalam agama Islam. Ini hidayatul ammah. Tak boleh ke? Atau milik mutlak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, engkau hai Nabi Muhammad tak dapat bagi petunjuk kepada orang yang kamu kasih cinta. Hanya Allah yang boleh bagi petunjuk kepada yang Allah Taala kehendak. Allah Taala nak siapa dapat petunjuk, Allah Taala beri. Bila birabah Habsyah, orang kulit maitan tu, tak tahu mari mana ni, keturunan mana, bila birabah. Molek-molek tapak kaki dengan syurga. Bukan khabar Nabi, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Bani Amr bin Talib. Sayangnya Nabi hingga kata Bilal min ahli baiti. Bilal tu keluarga, family aku. Pelik apa? Salman Al-Farisi orang Parsi. Bukan orang Arab, Ajam. Itu. Jadi kalau Allah Taala nak bagi petunjuk boleh. Tak kira siapa. Melayu, Cina, Sia, boya mana pun. Tapi kalau Allah Taala tak nak bagi, walau dia tu Abu Lahab sekalipun, khabar Nabi. Keluarga dekat dengan Nabi. Anak beranak Nabi tak masuk Islam ni. Hidup di zaman Nabi, boleh tengok Nabi. Kita ni ya Allah. Tak cakap beramal. Orang kata beramal kau ni boleh mimpi jumpa Nabi. Selawat kau ni boleh amal tu kat kita. Mimpi makan McDonald juga tak mimpi jumpa Nabi. nak tengoknya kita tapi tak dapat. Tapi kita beriman, percaya, tasdik kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hidayatul ammah. Hidayatul khassah, satu jalan yang menyampaikan seorang, mendekatkan seorang kepada Allah. Islam tu Islam lah, hidayatul ammah. Tapi duduk dalam Islam ni pula ada pula petunjuk-petunjuknya. Rajin sembahyang Jumaat, rajin sembahyang Jumaat di masjid, rajin iktikaf, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin zikir. Kayak gitu. Apa tak baca Quran kafir lalu ke? Dah Islam juga. Betul tak? Tak berzikir kafir lalu. Dah Islam juga. Tapi nak dapat buat hal tu kalau tak ada hidayah Allah tak boleh. Al-muwasil ilallah. Satu jalan yang menyampaikan kita hatinya dekat dengan Allah. Itu dipanggil hidayatul khassah. Jadi minta taufik hidayah ni taufik hidayah yang khusus. Pasal Syekh ni sudah Islam dah. Aduh. Kita sambung semula pula dah. Dan semula pula lepas raya lah. Ramadan tu bulan ni akhir ni Ramadan, bulan Ramadan. Lepas tu sebulan puasa, sebulan raya, lepas raya. Dan bahawa dimudahkan baginya bagi hamba segala yang payah. Kita berhenti situ. Dan bahawa dimudahkan baginya bagi hamba. Hamba sini tuan pengarah lah. Orang dulu kecek hamba. Kita kecek air. Air ke ana kecek hamba. Tengok yang cerita hantu ya. Kena hamba. Tuan hamba. Kayak gitu. Orang Melayu dulu hebat. Cakap tu penuh adab. Sekarang ni you punya projek macam mana? Aduh. You I you I love you tu gitu. Orang dulu tak. Tuan hamba. Tuan pun hamba. Hamba. Orang Kelantan panggil hamba. Ni. Tuan hamba. Hamba ni hamba. Itu. Wallahu a'lam. Tapi di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم
wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian,